survey sample calculator, kalau you all boleh Google, survey sample calculator, and sample, dengan 99% 5% margin of error, kita mendapat jumlah sampel mewakili 3 juta orang. Ya, 3 juta orang. 3 juta orang ini bermakna dah dekat satu Kuala Lumpur lah. Maknanya Kuala Lumpur ni dekat 1.8, tapi kita kira sekali lah. Dekat 3 juta. Jadi maknanya ini kita kena pandang serius. Ya? Dan bila kita tengok 3 juta ni, dari ringkasan yang kita ambil, dari segi umur, yang saya lihat yang very relevant kepada kajian umur ialah 25 hingga ke 54 tahun. Dan bila kita lihat di tengah sekali, 35 ke 44 tahun, ya, sebanyak 10,698 orang yang menjawab soalan. Ya. Dan kalau kita tengok 25 ke 34 tahun, ada 5,455 yang menjawab soalan. Dan 5,350 ialah 45 ke 54 tahun. Ini bermakna, kita cakap lah, maknanya bawah 50 memang memerlukan KWSP. Dan kalau kita ambil dari segi sampel dari segi kaum, memang Melayu lah yang paling majoriti. Melayu kita ada dalam 83%. Ada dalam, nanti kita hantarlah ke WhatsApp masing-masing. Ya. Dan yang lain-lain, kita ada Cina 10%, dan kita ada Sabah, orang asli apa semua, kita ada lagi 10%, dengan total 100% lah. Dan bila kita lihat dari segi bangsa, ya, kita dah bagi tahu tadi, adakah anda amat memerlukan pengeluaran KWSP ini? Memang tak tipulah, semua orang perlukan KWSP. Ya? Dan result yang kita dapat daripada bancian kita ialah 21,524. Equivalent tu 97%. 97%. Ini kalau kita ambil discounted lah. Adalah yang saya dengar orang cakap robot lah yang menjawab. Ada yang cakap Facebook ni tak berasal. Kita ambil lah, kita ambil discounted 10% to 15%. It's only about 85 to 80%. Ini bermakna rakyat perlukan pengeluaran KWSP ini. Dan apakah keperluan, ya? Keperluan yang kita nak daripada apa yang itulah yang diorang cadangkan, ya? Maknanya dari segi bebanan hutang, dan kita ada nak bayar buku sekolah, ya. Lepas tu kita ada kelangsungan hidup. Kita ada juga yang membeli barang dapur. Yang paling penting sekali bagi saya ialah modal memulakan perniagaan. Ya. Dan ada juga yang nak untuk kecemasan. Kadang-kadang kita tak ada duit kecemasan. Ya. Anak sakit apa semua ni, kita perlukan. Dan juga kos sara hidup. Saya bagi contoh lah kos sara hidup ni. Ya. Kos sara hidup, kita tengok ASB kita ambil loan. Kadang-kadang kita tidak ada modal untuk letak dalam ASB, tetapi kita ambil loan. Bila kita ambil loan, dulu zaman 3-4 tahun dulu, dividen tinggi. Dividen boleh cecah sampai 8%. Ya. Tetapi kali ini bila kita ambil loan, dengan dividen saya ingat 5% tak silap. Ya. Tak dapat nak cover loan tu. Hanya CP-CP. Jadi ini menunjukkan inflasi dah naik, ya, sebanyak 2% pada tahun ini. Daripada tahun 2019 0.4, 2020 1%, 1.4, sekarang dah jadi 2%. Jadi saya nak beritahu macam mana rakyat kita ni, maknanya dia nak keluarkan simpanan, ya. Dividen dengan dividen semakin berkurangan, dan kos sara hidup yang tinggi. Ini dah nampak dah, ini contoh yang paling cantik sekali. Jadi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, dari segi sampel yang kita dapat, ya, yang last kali, adakah kerajaan perlu meluluskan pengeluaran Citra kali ini?
kita dapat result yang sama. 96 ke 97%. Ya. Discounted 10% pun kita ada dekat 80 lebih. Ini adalah kemahuan rakyat. Dan saya lihat ini ada satu keperluan. Kajian-kajian yang kita buat ini ialah genuine dan kita tidak ada bias. Kita bukan saja buat random sampel, tetapi bila kita dah dapat sampel ni, kita akan buat mesyuarat dalam kumpulan bersama dengan Datuk Niza, Azlin dan saudara Azlan. Kita berbincang bersama dengan orang yang kita tidak kenal. Ni yang saya bagi tahu. Kita memakai baju pemuda UMNO Malaysia, tetapi bila kita berjumpa dengan orang tak tahu kita tu pemuda UMNO Malaysia. Kita ada satu syarikat. Syarikat tu saya tak nak cakap nama apa. Di mana syarikat itu kita gunakan untuk menjadi camouflage kepada kita nak tahu sentimen orang di bawah. Jadi bila kita berjumpa dengan orang, kita memakai baju yang lain. Dan kita hire ramai mahasiswa ni untuk menanya, ya, maknanya contoh professionals, cikgu, apa semua nakkan air citra, semua nakkan air citra. Jadi saya merasakan pendapat saya yang apa yang Datuk Ashraf bawa itu adalah betul dan apa yang Datuk Seri Presiden cakap itu adalah tepat. Dan kita mintalah kerjasama daripada kerajaan, ya. Kita tidak boleh mencadangkan, tetapi mungkin saudara Azlin boleh bagi tahu sikit tentang apa proposal. Kita tidak boleh mencadangkan kepada pemimpin di atas, hanya pemimpin di atas yang boleh tahu apakah keperluan kepada rakyat. Kita hanya memberitahu dari segi data. Dan data ini kita bagi kepada Perdana Menteri, Presiden dan Datuk Ashraf. Dan kita lihatlah apa komen dia orang dan itulah tugas kita. Maknanya tugas kita ini hanya memberi andaian, tetapi andaian ini adalah andaian yang cukup tepat. Dalam dunia ni mana ada orang buat sampai 10 juta sampel? Tak pernah. Kita hanya buat sampel based on N sample. Kita belajar dulu statistik. Kita tahu quantitative methods apa semua ni, standard deviation, mean, median, ni semua digunakan untuk kita calculate the best sample and the best result untuk kita cari bancian macam ni. Jadi ada soalan daripada press, boleh bagi tahu? Terima kasih. Dan dibagi kepada Presiden dan juga PM dalam masa terdekat. Okey. Kita akan bagi dalam masa terdekat dan mungkin report ini akan dibentangkan juga di MKT. Dan mungkin itulah keputusan akan dibuatlah oleh MKT. Terima kasih. Lain? Dari segi sebab KWSP sebelum ini mengatakan bahawa dia pengeluaran KWSP ini akan memberi efek kepada long term pada semua pecarum-pecarum. Jadi ada juga bertanya mengenai perkara itu kepada Wan Chian ini. Saya sebenarnya berpendapat ini bukanlah masa sekarang untuk kita, ya betul kita memikirkan masa depan, tetapi perlunya ada sedikit pengeluaran di mana kita tidak pernah mengalami COVID. COVID-19 ni ialah satu ancaman yang tergempar di mana kita tidak tahu, ya. Dan sebenarnya ada cara untuk kita solve di KWSP dan cadangan-cadangan ini agak possible, ya. Saudara Azlin ada mengatakan tentang, boleh cerita sikit? Bagi menjawab persoalan daripada saudara wartawan Awani tadi, memang itu adalah menjadi kebimbangan terbesarlah bagi pihak EPF sendiri tentang apa akan jadi kepada pencarum yang telah membuat pengeluaran KWSP-nya pada hari ini. Seolah-olah macam kita memperjudikan, ialah mandat yang KWSP terima adalah untuk memastikan tabung persaraan itu cukup apabila mereka ataupun apabila pencarum mencapai umur 55 tahun ataupun mencapai usia tua. Tapi kita bercerita tentang soal kelangsungan dan juga survival kehidupan mereka pada hari ini. Yang mana krisis yang kita semua tahu pada hari ini dah berlarutan melangkaui 2 tahun
dan apatah lagi diburukkan lagi dengan musibah banjir yang berlaku di Malaysia baru-baru ini. Jadi kalau tengok saya suka juga saya nak kongsikan di sini satu dapatan dan juga satu rumusan yang telah dibuat oleh pihak Universiti Melaya melalui Social Wellbeing Research Center mereka, yang kebetulan sebelum sesi Datuk Dr. Ashraf malam tadi dengan pihak Sinar Harian, saya sendiri dapat berjumpa bagi memahami dengan lebih mendalam tentang hasil kajian dan dapatan mereka, yang mana pihak Social Wellbeing Research Center Universiti Melaya telah melaksanakan satu kajian untuk mengenal pasti apa yang digunakan oleh pencarum apabila mereka keluarkan duit mereka ini. Tak sempat nak buat tentang iCitra, tapi mereka dapat buat tentang iLestari dan juga iSinar. Seperti mana yang kita sedia maklum, sebelum iCitra, kerajaan telah membenarkan ataupun telah memberi kemudahan pengeluaran KWSP melalui apa yang dipanggil sebagai skim iLestari dan juga iSinar, yang mana kajian daripada Social Wellbeing Research Center Universiti Melaya memang merumuskan bahawa, kalau saya boleh kongsi saya hanya quote, yang mana dokumen ini is a public document yang boleh dipetik ataupun boleh diambil daripada Social Protection Insight volume 5 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh pihak KWSP sendiri. Yang mana kalau kita lihat memang rumusannya memang kajian ini mendapati bahawa pengeluaran yang dibuat oleh mereka daripada iLestari dan juga iSinar memang untuk menampung livelihood. Saya petik exactly apa yang dia kata adalah to sustain their livelihood. Ini yang maknanya itu kajian yang dibuat oleh Universiti Melaya. Maknanya disahkan oleh apa yang dibuat oleh Biro Penyelidikan dan Pembangunan Pemuda UMNO Malaysia sendiri. Jadi di situ ada konsistensi dan juga ada orang kata masing-masing boleh validate each other lah. Kami dapatan dibuat secara rawak dan secara rambang melalui platform social media, disahkan ataupun kita validate apa yang Universiti Melaya dah buat. Dan kata-kata yalah mungkin nak menjawab juga sebahagian daripada kita yang mungkin kata ada yang mungkin keluar ke WSP untuk beli mask, untuk beli gadget, untuk beli motosikal dan sebagainya. Kalau ada pun yang beli gadget, ianya adalah bertujuan untuk membantu pembelajaran anak-anak, yang kita pun tahu sejak lockdown, sejak PKP dilaksanakan, ada sebahagian daripada kita yang tak mampu untuk ataupun tak memiliki peranti masing-masing untuk membantu pembelajaran anak di rumah melalui PDPR. Itu menggunakan gadget, bukan kata untuk tujuan luxury semata-mata. Yang kalau ada pun sebahagian yang keluar iLestari dan juga iSinar untuk beli mask memang langsung tak signifikan. Ada 0.6% sahaja daripada mereka yang keluarkan iLestari dan juga iSinar sebelum ni untuk membeli mask, mana rata-rata yang lain ada yang guna untuk daily expenses, ada yang guna untuk membayar hutang dan juga untuk membayar sewa rumah, ada yang juga gunakan untuk kesihatan dan juga medical. Yang ni yang saya katakan tadi, untuk pendidikan anak-anak semasa MCO, bagi membeli peranti dan sebagainya, yang bolehlah kita rumuskan sebagai untuk memastikan mereka boleh terus ada kelangsungan hidup pada masa ini. Jadi itu saya rasa menjawab sebenarnya kebimbangan ataupun persoalan yang ditimbulkan oleh sebahagian daripada kritik yang mungkin kata cadangan daripada UMNO ataupun apa yang desakan yang dibuat oleh pemuda UMNO ini bakal memperjudikan masa depan mereka. Tapi we are talking about now. We are talking about demi kelangsungan masa depan mereka, cabaran yang mereka hadapi pada hari ini. Maknanya nak meletakkan makan atas meja pun belum tentu mereka mampu akibat krisis COVID-19 yang dah berlarutan lebih 2 tahun ini. Terima kasih, Saudara Azli. Saudara Datuk, ada cakap apa? Terima kasih, Saudara Azril. Jika saya boleh tambah sedikit, saya fikir kita perlu beranggapan bahawa pencarum KWSP yang memerlukan iCitra, iSinar adalah pencarum yang bijak dan bertanggungjawab. Saya percaya mereka tahu bagaimana untuk menguruskan perbelanjaan masing-masing, dan jika diberi keperluan untuk mengeluarkan RM10,000 ataupun maksimum RM10,000, saya percaya mereka akan menggunakan sebaik-baiknya seperti diperkatakan oleh Saudara Azril, untuk demi kelangsungan keluarga, demi survival career masing-masing. Sebab kita juga perlu ingat
yang ramai di antara kategori M40 telah jatuh kepada kategori B40, tapi dari segi klasifikasi masih dianggap sebagai M40. Jadi golongan inilah yang perlukan bantuan iCitra, dan saya berharap kerajaan akan mempertimbangkan semula perkara ini untuk membantu golongan yang kurang dapat perhatian dari segi bantuan. Selalunya kita akan tumpukan kepada B40, memang patut pun sebab mereka golongan priority, tapi ada juga golongan M40 yang ramainya terkesan dan mengalami pelbagai jenis kesusahan akibat kemelesetan ekonomi yang telah diakibatkan pandemik baru-baru ini. Dari segi untuk menambah dividen pencarum, mungkin ada pelbagai cara yang boleh diusahakan oleh kerajaan. Contohnya, semasa pentadbiran Barisan Nasional, pelbagai jenis projek telah diberikan kepada KWSP seperti projek yang diusahakan oleh Kuasa Land, Plus Highway dan lain-lain lagi yang boleh meningkatkan dividen pencarum. Ada juga cara multi-tier dividen yang pernah disuarakan. Misalnya kita boleh memberi perasusan dividen yang lebih tinggi kepada pencarum yang mempunyai income yang rendah berbanding mereka yang mempunyai income yang tinggi. Itu salah satu cara. Dan saya rasa banyak lagi cara yang kita boleh usahakan. Dan yang 10,000 ini boleh dicarum semula. Jika mereka pakai 10,000 sekarang, jika pencaruman itu berterusan, saya rasa 10,000 ini boleh diisi semula dalam jangka masa 5-10 tahun ini, insya-Allah. Bukan bermakna ia hilang selama-lamanya. Sebab seperti rakan-rakan saya beritahu, sekarang adalah extraordinary times. Satu period yang luar biasa, luar jangkaan. Ada yang bagi tahu pandemik COVID-19 ini adalah satu yang berlaku sekali dalam 100 tahun. Yang terakhir sekali adalah Spanish flu yang berlaku sejurus selepas Perang Dunia Pertama. Jadi mungkin kita tak akan melalui pandemik dalam masa 100 tahun lagi. Jadi memandangkan ialah satu benda yang luar biasa, saya rasa kita harus mengambil pandangan yang begitu serius untuk membantu rakyat jelata yang ramainya susah sekarang. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Nizam. Ada soalan lain? Sorry, UMNO antara yang membantu dan iCitra, iLestari juga cadangan yang keluar dekat UMNO. Dan ini lepas banjir, kebanyakan rumah musnah. Seberapa cepat mereka mahukan 10,000 itu kalau boleh diberikan timeline? Saya sebenarnya nak ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, kerana banyak bantuan banjir yang diberi. Terutama saya selaku Ketua Pemuda UMNO Temeloh terkesan dengan banjir ini. Dan alhamdulillah kalau kita tengok dari segi penyampaian bantuan, alhamdulillah kerajaan sampai dengan begitu cepat. Ya? Maknanya tak ada hengki-pengki macam dulu, nak kena isi borang, red tape apa semua. Dan Datuk Seri PM Perdana Menteri menyatakan yang kita kena cepat. Maknanya yang mana yang tak duduk di PPS pun akan terus dapat. Dia daftar di PPS, dia duduk tempat lain pun dapat. Ini menunjukkan keprihatinan kerajaan. Tetapi pada hari ini kita nak lihat yang mana yang tak terkesan dengan banjir. Ya? Selepas COVID, saya bagi contoh kawan saya, seorang pilot. Ya? Dah tak kerja berapa lama dah. Dah dekat setahun tak ada kerja. Jadi dengan savings yang dia ada sekarang ni tidak mencukupi. Ya? Seorang pilot kalau dia nak betul-betul nak membayar sewa kereta dan elektrik apa semua, sekurang-kurangnya dia nak kena ada 5 ke 7 ribu. Ya? Mana kita nak cari 5 ke 7 ribu sebulan untuk menampung satu family, ya? Kecuali kalau isteri dia kerja. Tetapi kalau isteri dia tak kerja macam mana? Ini satu contoh lah, ya. Jadi yang paling penting sekali ialah kita sedang fokus kepada COVID-19, dan saya rasa kalau kita dapat mengeluarkan iCitra ni 10,000, banyak masalah yang boleh diselesaikan. Dan daripada situ
kita tengoklah. Saya tak tahulah, ini jangan quote, ya. Mungkin kita boleh buat caruman daripada 9% jadi naik ke 12% ke 13% ke kalau perlu, ya. Ataupun mungkin kita boleh buat di mana kita caruman itu kalau siapa-siapa tak nak ambil, tak payah ambil. Yang perlu saja ambil. 10,000 tu. Mungkin saya dan Datuk Nizar mungkin kita tak perlu ambil. Ya, kita kena isi borang. Maknanya kalau nak dapatkan 10,000 tu. Jadi tak semua akan ambil, tetapi yang paling penting kita nak bantu orang di bawah ni yang memerlukan RM10,000. Ada soalan? Maksudnya secepat mungkin kalau boleh PM tolong untuk bantu ini dan Secepat mungkin. Saya rasa Datuk Ketua Pemuda pun akan terus berbincang dengan Perdana Menteri dan akan bawa isu ini bukan saja ke MKT tetapi mungkin ke Perhimpunan Agong yang akan berlangsung pada bulan Mac. Itu je? Ada apa-apa lagi? Okey, terima kasih banyak. terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Thank you. Azlan, thank you. Tu apa tu? Oh, Dia minta pegang buku. dia duduk. Di.